So Syairah nanti masuk balik semula lah. Okay, alright. Okay, so betul ni tak ada apa-apa, saya tak nak masuk dah chapter tu. Chapter tu senang je sebenarnya sebab dia step je, so awak kena hafal step dia. Okay, kalau tak ada saya masuk chapter 3. Okay, so officially kita masuk chapter 3 sekarang. So untuk chapter 3, kalau saya bagi video kat kamu tu kan sebenarnya sikit sangat lah. Jadi kalau kamu nak lebih lagi boleh tengok video dekat unit N. So saya rasa macam most of you ada je yang macam dah tengok video dekat unit matematik tu. So okay je untuk tengok video-video dekat dalam kelas maths tu, dalam unit maths tu. Berdasarkan awak punya topik lah. Kalau contohnya awak advance pun awak nak tengok pun tak ada masalah. Okay, cumanya untuk yang kelas kita ni wajib lah untuk tengok. Okay, since kita dah dapat jadual jadual baru which is kita akan start pada minggu hadapan. So untuk jadual baru, sama juga saya akan bagi apa tu RIP? Rest in peace, madam. Rest in peace. Okay, so untuk yang apa? Untuk yang kita punya jadual baru ni nanti, sama je saya bagi video dekat kamu. Maksudnya saya bagi lecture note ni semua, ada video semua tu dan kamu kena tengok sebelum masuk kelas tutorial. Yang ini dia lain sikit lah. Jadi kamu kena buat tu sebelum kamu masuk kelas tutorial. So kalau kamu tak tengok, habislah kamu dalam kelas tutorial. Saya face to face, okay. So saya boleh tengok muka kamu, saya boleh panggil kamu. Kalau dekat sini tak apa, kalau tak ada orang panggil pun saya boleh assume katanya ada masalah line. Tapi kamu tak boleh buat apa-apa bila di depan. Okay, jadi sila tengok video saya ataupun prepare kelas saya sebelum kelas tutorial. Okay, prepare apa yang saya nak mengajar. Apa lagi untuk kuliah pula kan dia online kan. So untuk kuliah dia memang online. Jadi masa online tu saya akan bagi video jugalah macam nota kuliah juga macam tu. So kamu akan tengok video lah. Cumanya untuk tutorial saja kita akan face to face macam kita buat Google Meet ni kan. Kita face to sebenarnya Google Meet ni consider sebagai face to face lah, something like that. Okay, so sama juga nanti dekat tutorial nanti saya akan buat face to face. So dalam tutorial juga saya akan mungkin ada work ke yang saya suruh awak buat pada waktu tu lah. So tengoklah pada kerajinan saya waktu tu Okay, so kita jumpa nanti. Tak sabar saya nak tengok muka kamu semua. Okay, kita bermula dengan kita continue dengan chapter 3. Untuk hari Sabtu ni kita ada kelas kan hari Sabtu. Dia ikut jadual hybrid, dia ikut jadual online pada hari Isnin. Jadi pada kelas yang pukul 2 sampai pukul 4 tu jangan risau, saya tak buat kelas, okay. So don't worry, tengok video saja. Saya tak nak kacau weekend, okay. Awak pun jangan kacau weekend saya. Tapi tak apalah, maksudnya sebab itu kan kelas ganti kita kan. Jadi waktu yang pukul 2 sampai pukul 4 tu, hari Sabtu tu saya akan bagi video. Jadi kamu tengok video sajalah. Prepare untuk kelas meet up kita tutorial pada hari Isnin minggu depannya tu. Jadi itu video-video yang sebelum kelas kena tengok. Okay, alright. So tengok dekat sini chapter 3, tu je benda yang saya nak ingatkan. So sekarang dalam chapter 3 kan kita belajar nama topik dia adalah numerical method dan this topik adalah first time lah kamu belajar. Saya tak tahu lah pernah ke belajar dulu tapi saya tak rasa lah pernah kamu belajar dulu. This is the first time kamu belajar. So numerical method ni dia adalah satu iterative method. Okay, numerical method tu dia adalah iterative. Iterative tu maksudnya proses berulang-ulang-ulang. Awak repeated the process. Itu iterative. So untuk numerical method actually kita cover dia untuk cari solution kepada non-linear equation. Okay, so that's why lah first thing yang kamu belajar adalah solutions of non-linear equation. So untuk cari solution kepada non-linear equation, kita kena dia punya konsep dia untuk numerical method ni, nak cari solution dia, first dia mesti kena ada initial value and then the second one dia mesti kena ada iterative process. So iterative process tu lah either kita guna formula Newton-Raphson method ke ataupun kita guna formula iterative method ataupun kita guna formula
apa lagi apa tahrus tak ingat dah. Tapi that kind of method kita hanya belajar satu saja iaitu Newton Raphson method. Okay, kalau masa level saya belajar 3 method untuk iteratif. Tapi untuk level awak hanya belajar satu saja. So senang sangat-sangat. Okay. So Newton Raphson method saja yang awak belajar. Okay, jadi untuk nak cari solution kepada non-linear equation, first kena belajar initial value kan. So initial value kamu boleh dapat daripada graphical ataupun algebraic. Okay, actually solution tu dia sebenarnya kalau guna graphical kan, kalau kita tengok graphical, dia actually adalah intersection di antara dua graph ataupun intersection di antara graph dengan x-axis. Okay, itu adalah solution kepada equation kita yang menggunakan graphical. Okay, so that's why lah the first step kamu kena buat, lukis dulu graph based on basic graph yang kamu belajar masa chapter 5. Kemudian cari conclusion dia. So conclusion dia kalau dekat the x-axis ataupun kalau kita nampak je ada point of intersection, so means that dia ada solution. Okay, graph tu ada solution ataupun function itu ada solution. Okay, kalau algebraic method, substitutekan nilai A dan B ataupun point A dengan point B tu masuk ke dalam function fx dan nak tengok ada changing sign ke tidak. Kalau awak substitute A, awak dapat greater than. Kalau awak substitute B, awak dapat greater than juga. Maksudnya tak ada changing sign. So bila tak ada changing sign, itu membawa maksud tiada solution. Okay, so untuk algebraic method dia paling senang lah sebab awak tak perlu lukis graph. Awak hanya substitutekan nilai, guna calculator, check. Kalau ada greater than 0 dengan less than 0, barulah dia changing sign. So bila dia ada changing sign, bila dia ada changing sign, so maksudnya dia ada root. Okay? Jelas ke semua orang? Jelas, Madam. Okay. Thank you, Anjali. Alright, kemudian kita beralih pula kepada iterative method. Okay, so bila kita nak cari, kita kena faham macam ni lah. Bila kita ada solution, kita tahu nak cari dia ataupun nak showkan ada solution, so kita boleh guna graphical ataupun algebraic. Kemudian macam mana proses iteratif pula? Sebelum tu. Macam mana kita nak kenal pasti initial value dia? Kadang-kadang dia dah bagi, kadang-kadang dia tak bagi. So bila dia tak bagi, awak hanya pilih apa-apa nilai saja yang di antara itulah, contohnya between 0 and 1 kan. So awak pilih lah 0.5 ke, 0.7 ke. Awak pilih satu decimal point sajalah. Okay. Awak pilih tu sebab nanti kita akan iteratekan dia. So initial value tu it doesn't matter pun apa nilai yang awak nak ambil. Kalau awak nak ambil kosong pun tak ada masalah. Tapi nanti initial value ni kalau awak ambil dia terlampau jauh dengan the exact nilai dia sebenarnya, dia akan membawa awak iterative proses yang panjang. Okay, so awak akan buat panjang lah dia punya proses dia. Kalau sampai 2-3 muka surat tu maksudnya salah lah tu. Jadi awak check balik semula. Okay, tapi untuk level awak ada 3 atau 4 step sajalah iterative method. Dia tak banyak lah. Cuma ni kalau mungkin kat universiti nanti ke apa ke kan, dia tak adalah sampai 2-3 muka surat untuk level awak ni. Kalau real life saya tak sure lah. Okay. So sekarang kalau kita nak guna Newton Raphson method, actually kita hanya guna formula dia iaitu iteratif dia. Formula dia adalah xn plus 1 is equals to xn minus fxn over f prime xn. So ini adalah formula Newton Raphson method. Diberi dalam exam, so tak apa kalau awak tak hafal pun. Cumanya ini je lah proses iteratif yang kita kena masukkan. Okay, so kena tekan calculator. So tekan calculator, jangan substitute nilai, hanya letak nilai x sahaja. Okay, nanti saya ajar. Okay, so first step dekat sini ada bagi step. So first step adalah cari fx dulu, di mana fx must be equals to 0. So function awak tu kena jadikan equal to 0 dulu, baru dia let sebagai fx. Okay, kemudian lepas dah dapat fx, kena cari f prime x. Lepas dah dapat f prime x, kemudian cari initial value dia, s0. Okay, so initial value kadang-kadang diberi, kadang-kadang tidak. Kalau tak diberi, jadi awak kena pilih lah apa-apa nilai yang ada root tu. Okay. Kemudian formula guna Sn plus 1 equals to Sn minus Fsn over F prime Xn. Then final answer. Kita buat latihan lah supaya awak nampak ke tidak, awak macam pandang saya klik. Okay, so kita tengok yang nombor 1 ni, solution of non-linear equation yang ada satu saja. Rasanya? Dia lah ke?
Tak ada. Okey, tak apalah. Kita nak buat soalan tutorial. Okay, so kalau kita tengok dekat sini kan, first dia kata sketch the graph of y equals to exponent 2x and y equals to 5 minus 4x on the same coordinate axis and show that the equation has only one real root. So bila kita ada je perkataan show, maksudnya kita tahulah kita dekat part yang ini. So saya either guna graphical ataupun algebraic. So graphical bila dia suruh sketch. Kalau dia tak suruh sketch, terus direct guna algebraic. So kat sini memang soalan dia kata sketch. Jadi nak tak nak awak kena sketch. Sekejap. Saya malas. Okay. Okay. So kalau kamu tengok dekat sini, first kena sketch kan. Jadi kita sketch dulu graph. So graph untuk exponent 2x, graph dia macam ni. Ni adalah exponent 2x. Kemudian 5 minus 4x, graph dia macam ni. Graph dia macam ni, di mana ini adalah 5 over 4. Kemudian sini adalah 5. Okay, then kamu nampak dia cakap showkan equation itu ada only one real root. So kamu nampak lah ini sebenarnya ada satu intersection point di antara dua curve. Bila ada intersection point di antara dua curve, ia membawa maksud graph itu ada root. Okay, equation ini ada root. So kita dalam exam macam mana nak showkan dia, awak hanya bulatkan dia sahaja. Bulatkan macam ni. Nak tunjuk dekat dia katanya kita ada root dekat sini, bulat. Okay, awak bulatkan macam tu, lepas tu ada conclusion. So conclusion dia adalah since there is an intersection point, awak bala English awak lagi hebat daripada saya. Okay. Yang pasti kena ada perkataan intersection point. Since there is an intersection point between, ada intersection point between apa? So tengoklah daripada 0 hingga ke 5/4. Between 0 and 5 over 4. Thus, there exists a real root between them. So ini je cara untuk awak showkan dia. So mesti dalam ayat awak perkataan yang wajib ada adalah intersection point between apa, kemudian exist real root between apa. Ini perkataan yang wajib ada. Cara tulisan dia, ayat yang sedap-sedap awak nak buat suka hati awak lah. Yang pastinya ada perkataan-perkataan ni. Boleh? Boleh ke tidak? Boleh, Miss. Boleh Miss. Okay. So itu adalah yang first lah. Okay, so sekarang ni katakanlah saya guna soalan yang sama tapi saya nak cari Newton-Raphson method. Okay, saya cari soalan yang sama. Saya guna je soalan yang sama sebab saya pemalas kan. Okay. So kalau kamu tengok dekat sini, saya tambah soalan dia. Dia kata, soalan dia kata find the approximation. Salah ayat dia macam ni lah. Maksudnya, by using the Newton-Raphson method, solve the equation. Itu je. To 3 decimal places. Okay lah. So, saya tulis ini by using Newton-Raphson method, NRM tu Newton-Raphson method tau. Solve the equation. Kemudian apa ni? Correct to 3 decimal place. Correct to 3 decimal place. Okay, saya tambah soalan ni tak ada tau, saya tambah sebab saya malas nak buat soalan lain, buat soalan ni je. So daripada sini, dia kata nak guna Newton-Raphson method. Okay, first kita tahu step dia adalah, hilang dah. First dia adalah cari fx dulu. Okay, so kita nampak kat sini, fx mesti yang equation dia equals to 0. Jadi kita nampak equation yang equals to 0 adalah ini. Exponent 2x plus 4x minus 5 equals to 0. Kalau dia tak ada, awak kena modify dia supaya dia jadi equals to 0. Okay, so means that saya tahu fx saya adalah exponent 2x plus 4x minus 5. So this is my fx. So lepas dah dapat fx, cari pula f prime x. So differentiate dia.
Differentiate exponent 2x dapat 2 exponent 2x. Differentiate 4x dapat 4. Differentiate negative 5, 0. Okay. Lepas tu cari initial value ataupun x naught. Kalau tengok step dia kan. First fx, f prime x dah settle. Kemudian cari nilai x naught. So x naught ni adalah initial value di mana awak tahu ada rule di antara 0 hingga 5/4. So awak pilihlah apa-apa nilai di antara mereka. 5 bahagi 4 nilai dia berapa? 1.25. Mungkin saya pilih 1 ke? Ataupun tak naklah saya pilih 1.1. Boleh je, tak ada masalah Awak pilihlah nombor-nombor yang antara 0 hingga 1.25 ni. So saya pilih x0 saya sama dengan 1.1. Awak pilih nombor yang senang lah. Janganlah nombor yang susah-susah macam 1.11111 kan susah. Pilih yang senang. Lepas dah ambil ni, nilai dia kat sini, kalau dia tak bagi, which is this one ni saya tak bagi kan. That's why lah kita pilih macam ni. Kalau dia dah bagi, awak guna apa yang dia bagi. Lepas daripada tu saya kena masukkan dalam formula. So ini formula saya, xn plus 1 sama dengan xn minus fxn over f prime xn. Ini formula dia. Jadi, okay, so saya substitute Okay, x naught equals to 1.1. So x1 adalah 1.1. Tulisan ini wajib ada dekat dalam kamu punya jalan kerja. Okay. Minus fxn. So fx adalah exponent 2x. So exponent 2 times 1.1 substitute. Tambah 4 darab 1.1 tolak 5 and then over f prime. 2 exponent 2 times 1.1 plus 4. Okay, then jangan tekan kalkulator masukkan nilai-nilai ni. Tak payah. Lambat. So sekarang saya buka dulu. Tapi tidak memberi apa. Mana dia punya kamera? Nampak tak kalkulator? Alah, nampak. Saya terpaksa buang dia. Mana? Macam mana saya nak buang dia punya ni okay. Alright. Pantai lah. Okay, so awak nampak tak benda ni? Nampak ke kamera dia? Kami nampak medium. Kamu nampak saya? Kamu tak nampak ni ke? Kalkulator? Nampak. Nampak. Tak kena nampak. Dia tak nampak pun kamera ni. Aduh, stres pun saya. Ke gelap sangat? Tak boleh. Nanti nampak lah baju saya. Okay. Tengok. Bantai lah kan kamu nampak kot kan. Okay. So, bila nak buat ni, mesti kena tekan alpha x. Mesti dalam general lah. Oh, jangan bagi. Tak nampak. Macam ni x. Awak jangan bagi pula dekat dia nilai-nilai ni. Jangan melambatkan kerja. So kita try buat. X tolak. Kemudian ada apa ni? Apa panggil tu? Bukan decimal. Pembahagi ni kan. Macam fraction ni. Okay. So masukkan exponent 2x. So shift exponent 2 alpha x. Macam ni. So, exponent 2x tambah 4x tolak 5. Okay, kemudian over 2 exponent alpha 2 alpha x tambah 4. Wajib guna kalkulator tau. Siapa yang tak guna kalkulator siap dia. Okay. Guna kalkulator macam ni. Dia punya ni. General dia. Hopefully awak nampak lah. Okay, lepas daripada itu. Baru tekan calc. CLC ni, calculate. Tekan dia. And then masukkan nilai dia. 1.1. So sini 1.1. So, jadi awak dapat dekat sini nilai dia adalah berapa kalau awak berjaya. Beritahu saya berapa nilai dia. Saya tak nak cakap. Berapa nilai dia?
Saya tak nak bagi tahu jawapan saya. Apa kamu dapat? 0.718. Kenapa saya dapat 0 point lain? Lain. Salah tu. X minus exponent 2x plus 4x minus 5 over 2 times exponent 2x plus 4. Okay. Bukan tu bukan yang jawapan dalam chat tu pun bukan. Salah. Dia mesti kena pastikan awak, kalau ada kalkulator ni lebih senang lah. Awak bubuh semua ni dalam general. X minus exponent 2x plus 4x minus 5 over. Emily salah. Saya tak dapat pun macam tu nilai dia. Oh, awak substitute nilai 1.1 ke tak? Jangan substitute nilai ni yang awak bagi. Saya nak suruh awak letak yang ni. Nilai ni dulu. 1.1. Emily pun salah. Kenapa saya dapat kat sini lain? Apa tu lah saya buat ni? X minus exponent 2x plus 4x minus 5 over 2 exponent 2x plus 4. Okay, cari lagi. Apa jawapan kamu? Mesti kalkulator ni tekan betul dulu. Dah bagi dah. Kamu nampak ke tak? So hopefully saya nampak. Tak, saya tahu. Kita pin lah, bingung tu lah saya ni. Besar ni saya. Okay, sini. Ini dia punya ni. Barulah nampak. Is this one. Okay. X minus exponent 2x plus 4x minus 5 over 2 exponent 2x plus 4. Lepas tu baru tekan calc. Lepas tu kita akan dapat jawapan dia adalah 0.87537. Okay, untuk nak pengiraan, kalaulah dia kata 3 decimal place, jadi awak bagi dekat dia tambah 1. Okay, jangan bagi banyak-banyak, tambah 1 saja. So dia akan jadi 0.8754. Okay. Ini hanya untuk pengiraan saja tau. Final answer baru follow apa yang dia nak. Okay. So 0.8754. Then sama juga tulis lagi. Maafkan saya. Dan sama juga tulis lagi 0.8754 minus exponent 2 times 0.8754 plus 4 times 0.8754 minus 5. Dalam exam, penulisan ini hanya 2 kali sahaja awak tulis. Lepas daripada itu tak perlu dah. Hanya tulis jawapan. So tengok ni 2 kali je saya tulis. Ikut formula dia. Kemudian tulis jawapan sahaja. So jawapan ni pula tekan kalkulator tadi tu. So tekan kalkulator tadi tu, ambil calc. Tapi jangan masukkan nilai dia. Terus dia tekan answer. Calc answer equal. So kamu akan dapat sini 0.7924. Lepas daripada tu, iterate lagi. Calc answer 0.7356. Calculate lagi, iterate lagi. Sebab dia tak sama Calc answer 0.6918. Calc lagi answer 0. Panjang pula. 6561. Calc lagi answer 0.6259. Pemilihan 1.1 tidak membetul lah. Calc lagi answer 0.599. Yalah banyak lah pula. 5997. Calc answer 0.57. Dalam exam tak betul lah. Ni sebab saya nak try kan dengan kamu tadi sebab malas nak buat. Banyak. So X9. Kejap 0.5558. 0.5370. 0.5199. Oh my god. Itulah pilih lagi 1.1. Weh, banyaknya. 0.4758.
Okey lah, saya give up lah. Saya letak nilai dia ni 0.5 lah. Saya mulakan dengan 0.5. So sini akan jadi, saya tukar tau. So yang ni nanti saya tukar yang lain-lain. So 0.4857. Kemudian sini akan jadi 0.4723. Kemudian dia jadi 0.4597. 0.4480. Aha, janganlah banyak sangat. Miss, Ya. saya kira dapat 0.7179. Kosong. Iya, aku dapat yang sama. Terus calculate satu kali lagi terus dapat answer yang sama. Ya dah. Yang mana? Ya. Yang di atas nih, tadi Miss tulis di calculator 2x. Denominatornya sepatutnya 2i. Apa saya salah Kat mana saya salah? Eksponen 2x tambah 4x tolak 5. Betul. Terus kasih masuk calculator macam Miss salah tekan. Oh, saya salah mana? Okey. Faham. Saya nampak dah. Saya nampak dah apa yang saya salah. Okey. Tambah 4x tolak 5. Patutlah tak dapat. Aduh. Okey, maksudnya ni kalau saya letak 1.1 pun boleh lah kan? Ni berapa dapat di sini? Ni calculate 1.1. So saya dapat sini sebenarnya 0.7. Oh, patutlah kamu semua dapat macam tu Saya salah. 7.179 Ya Miss. Okay, thank you awak. 79. Kemudian ni 717. 0.7179. 0.7179. 0.7179. Ya, patutlah saya dah dapat sampai infinity. Sini 0. Kemudian dapat 0.5506. 07, sorry. Kemudian calc answer 0.5296. Calc answer 0.5293. Calc answer 0.5293. Okay, baru stop. Itulah saya cakap, kalau contohnya awak dah goes to infinity tu maksudnya salah lah tau punya jalan. Okay. Okay. So bila dah dapat sini, ini nama dia adalah stopping criteria. So stopping criteria ni hanya ada 2 saja. Awak jangan teruskan lagi. So kalau awak teruskan pun memang dia akan dapat nilai yang sama. Okay, tapi awak tak perlu teruskan dia pun. Kalau dia tak dapat nilai yang sama pun awak tak payah teruskan juga. Awak hanya stop bila dia dah sampai 2. Okay, so bila dapat di sini terus je direct x is equals to 0.529 based on yang dia nak. 529. Ya, tutup lah kamera. Okay, so jelasan dekat part itu. Baru 9.30 then kamu boleh try je buat soalan-soalan yang dekat sini. Okay, saya nak try soalan nombor 8 ni. So nombor 6 ni kamu boleh try buat sendirilah. Okay, nombor 8 ni dia kata approximate cube root 5. Mana? Saya pemalas. Macam ni saya. Okay, so dia kata approximate cube root 5 by using Newton-Raphson method and initial value is 1.5 up to second iteration and correct to 3 significant figures. So dekat sini kan, soalan tu dia cakap, dia kata approximatekan cube root 5 menggunakan Newton-Raphson method. So kalau kita tengok dekat sini,
actually cube root 5 tu boleh je guna calculator dapatkan nilai dia. Tapi now dia nak suruh guna Newton-Raphson method. So bila awak buat dia macam ni, awak tahu yang function yang kita nak, kan, x adalah sama dengan cube root 5. Maksudnya x ni adalah unknown, nilai yang awak nak cari berapa dapat nilai dia. Sebab itulah kita buat x sama dengan cube root 5. So selepas itu, since saya nak fx mestilah equals to 0. Then apa yang kita buat adalah kita bawa pergi sebelah. Tetapi awak kena ingat macam ni. Kalau kita bawa pergi sebelah x minus cube root 5 equals to 0, dia akan jadi apa ni sebenarnya? Equation ni. Apa jenis equation ni? Someone? Kalau saya ada x minus cube root 5 equals to 0, apa jenis equation ini? Type of Non-linear. Yes, very good Harrison. I like you. Okay, type of this equation adalah linear. Tapi Newton-Raphson method dia cover apa? Linear ke non-linear? Non-linear. Yes, very good. Non-linear. Jadi boleh tak kalau saya bawa macam ni? Boleh tak kalau saya nak buat macam ni? Yes or no? Boleh ke saya nak buat macam ni? Bentuk dia macam ni. Nak gunakan Newton-Raphson method. Fx saya adalah x minus cube root 5. Oh, ini saya boleh buat soalan ni ah. Soalan quiz. Yes or no if fx saya sama dengan x minus cube root 5? Boleh ke ataupun tak boleh? Boleh. Boleh Harrison? Are you sure? Tadi dah cakap Tak dah boleh, tadi. Miss. Tak boleh. Okay, sebab tadi kan kita dah bagi tahu Newton-Raphson method dia cover non-linear sahaja. So, sekarang ini jenis equation kita bila kita ada x minus cube root 5 equals to 0, ini adalah linear. Oh, yang cakap tadi linear. So sekarang nak guna untuk Newton-Raphson method tak boleh lah. So kita kena jadikan, convertkan ini menjadi non-linear. So macam mana kita nak modify dia supaya dia jadi non-linear? Jadi kita nak buat x minus x equals to cube root 5 ni, saya nak modify dia supaya dia jadi non-linear equation. Sebab saya kena tahu, saya kena dapatkan fx. Nak guna Newton-Raphson method kan kena cari fx. Apa yang kita buat? Ada siapa yang nak try? Lagi suggestion. Johnny? Yes. Okay. Ifa cakap kan kasih pindah cube root. So kasih pindah cube root dia jadi apa tu Ifa? Dia jadi x cube Then kan. f cube equal to 5. Yes. So dia akan jadi x cube equals to 5. Kemudian barulah dapat x cube minus 5 equals to 0. Then fx kita barulah x cube minus 5. So ini barulah non-linear equation. Instead of awak buat fx awak sama dengan x minus cube root 5, ini bukan non-linear. Okay. Ini adalah linear. So ini adalah non-linear. Okay, dua-dua betul, tak ada masalah pun. fx kamu memang dua-dua tu betul, boleh. Cumanya untuk nak cover Newton-Raphson method, dia wajib punya non-linear. So kena guna equation yang ini. Okay. Alright, so dah dapatkan equation fx dan kena cari differentiate dia. So Newton-Raphson method first cari fx, second cari differentiate dia. So differentiate x cube dapat 3x squared. Then dia kata initial value dia adalah 1.5. So means that x naught dia adalah 1.5. Kemudian masukkan dalam formula. So S1 adalah 1.5 minus, tekan kalkulator 1.5 cube minus 5 over 3 times 1.5 squared is equals to berapa?
Kan yang calculator. Mesti dalam general. X minus 1, X minus X cube alpha X cube minus 5 1.741. 2.7 1.741. 0.74. 1 because they want 3 significant figure. So write in 4 significant figure. So dia nak 3 significant figures, so kita bagi 4 significant figures. So dia jadi 1.741. 1.741. Very good. Okay. So selepas itu saya iterate lagi. Jadi x2 is equals to 1.741 minus 1.741 cube tolak 5 3 times 1.741 squared. So saya dapat apa bila saya iterate lagi? Calc answer dapat apa? 1.711. 1.711. Okay. Selepas itu kan boleh tak saya nak iterate lagi? Perlu tak saya nak iterate lagi? Saya kena iterate lagi tak? Macam tu ayat saya. Saya kena iterate lagi tak? Tidak, sebab dia sampai second iteration saja. Very good Anjali. Okay. Sebab dia hanya up to second iteration sahaja. Jadi tak perlu iterate. That's why lah terus di sini saja jawapan dia. Therefore x is equals to 1.71. Okay. Kalau lah dia tak cakap ayat ni, then kamu kena iterate sampai dapat stopping criteria. Okay. Tapi sebab soalan ini, sebab tu kena baca betul-betul Soalan tu nak sampai apa. So, kalau dia kata up to second iteration saja, maksudnya ni first iterate, kemudian second iterate. Dan berhenti. Iterate. Okay. Pandai-pandai dah awak faham tulisan saya. Dan baru berhenti, lepas berhenti tak perlu sampai stopping criteria lah maksudnya. Dan awak terus dapat dia nilai dia adalah 1.71. Okay, so saya rasa awak dah faham dah dengan Newton-Raphson method dan dia tak susah pun. Jadi kita akan proceed kepada seterusnya iaitu trapezoidal rule. Bagus lah nota saya. Rasa macam cantik pula saya buat nota saya. Okay, trapezoidal rule. Bukannya senang saya nak buat nota saya dan ada orang yang pemalas. Okay, kalau kita tengok trapezoidal rule, the first one adalah, okay, sebelum kita saya ajar step dia, saya nak kamu faham dulu konsep dia. Trapezoidal rule ni dia adalah satu rule yang awak guna untuk evaluate definite integral tanpa awak menggunakan integrate yang biasa awak belajar tu. Okay, awak hanya menggunakan konsep trapezium. Awak cari area of trapezium. Okay, instead awak cari area of under the curve, okay, then awak hanya cari area of trapezium. Tapi trapezoidal rule ni dia akan ada error berbanding dengan dia punya original answer. Okay, kenapa dia ada error? Kerana dia punya approximation itu depends kepada number of streets, which is depends kepada n. N adalah number of streets. Sebab bila awak nak dapatkan trapezium, awak kena createkan, splitkan dia menggunakan berapa number of strip yang diberi. Semakin banyak number of strip, semakin accurate dia. Okay, kamu kena belajar eksperimen kan? Kalau dia sikit je guna bahan kan, kalau kita ambil sikit saja number of strip digunakan dalam pengiraan kita, dia jadi tak berapa nak accurate lah. Dia tak berapa nak dekat sama dengan jawapan dia, jawapan yang betulnya. Okay, so that's why lah kalau ada jenis soalan, contohnya kan kalau kamu tengok dekat soalan trapezoidal rule, untuk soalan yang 15 ni kan. Okay, first dia suruh cari dulu definite integral ini menggunakan integration biasa, which is awak akan dapat accurate lah jawapan dia berapa. Okay. Lepas daripada itu, dia suruh guna yang benda yang sama juga tapi menggunakan trapezoidal method.
So dia dah bagilah 5 equal subinterval ataupun end strip dia lah. Maksudnya dia bahagikan graf ini kepada 5 strip. Lepas tu dia formkan trapezium. Bila dia dah formkan trapezium, then dia suruh kira berapa area of trapezium awak dapat. Bila awak dapat ni, kemudian dia akan tanya apa error dia. Berapa error dia. Sebab dia mesti akan ada error kerana dekat sini adalah approximation sahaja. Nilai dia tak tepat, nilai approximate sahaja. Berapa-berapa macam tu. Okay, kadang-kadang dia tanya juga, kenapa berlaku error itu? Then awak akan bagi tahu kerana strip ini. Okay, so semakin banyak strip semakin lagi accurate. So that's why lah strip ni dia tak berapa nak ni sangat lah tak berapa nak bagi accurate lah kat kamu punya equation nanti. Okay, tapi kan kadang-kadang kita terpaksa menggunakan trapezoidal rule ni untuk mendapatkan definite integral kita. Sebab complicated function untuk diintegrate. That's why lah kita guna trapezium. Tapi kalau yang ini kan senang je, tak payahlah guna trapezoidal. Cuma untuk ni dia saja nak teka kamu. Okay, dia saja nak uji kamu. Okay, kalau kita tengok dekat soalan mana ni? Kita buatlah soalan 15 ni kan. Saya pun tak tahu nak jawab macam mana soalan dia, tapi senang sangatlah. Okay, sebelum tu saya tanya dulu dia punya, sebelum tu saya akan ajar dulu step dia. Okay, first kita cari dulu H berapa. H adalah B tolak A over N. So kalau kita tengok B tu adalah kalau integrate A ke B fx dx. So B tu adalah yang upper limit, A tu adalah yang lower limit. So B tolak A bahagi dengan N. N ni adalah number of strip. Number of strip. Okay. Then kemudian step yang kedua adalah table. Okay, table ni guna calculator. Tak payahlah nak tekan-tekan manually melambatkan awak. Kita nak cepat. So kita kena guna table. Lepas daripada tu masukkan dalam formula. So formula dia adalah integral A to B fx dx sama je dengan H over 2 times y0 plus yn tambah 2 times y1 plus up to yn minus 1. Okay. Itu formula dia. Masukkan dalam formula dan final answer. Okay. Kalau kita tengok soalan yang diberi. Saya ada banyak masa. Saya buat salah satu lah soalan dulu. Contoh soalan. Tak ada pula soalan yang best. Sekejap. Kita bagi soalan yang best sikit. Okay, kejap kamu. Kejap. So kita ni chapter apa? Chapter 3 kan? Chapter 3. Macam mana saya nak ambil soalan ni? Okay, tak apalah, saya tulis je lah soalan dia. Sekejap So, soalan dia adalah use the trapezium rule ataupun trapezoidal rule with 7 ordinates to evaluate integration 0 up to 0.6 x exponent x. Correct your answer to 3 decimal places. Okay, ini soalan dia tau. Use the trapezium rule with 7 ordinates to evaluate x
integration of x times exponent x from 0 to 0.6, correct your answer to 3 decimal places. Okay, sebab dia kata dekat sini, kalau kita nak guna trapezoidal rule, the first step dia cakap kita kena cari dia punya H. So, H dia adalah, kalau kamu tengok sini, H bersama dengan B tolak A over N. Dan N ni adalah number of strip. Tapi dia bagi kat kita ordinates. Okay. Ordinates itu membawa maksud value of Y. Okay, so sebenarnya ordinates adalah values of Y. Values of Y. So apa itu values of Y? Kalau kamu tengok dekat dalam graph, katalah let's say this is my graph. So value of Y adalah ini. Y1, Y2, Y3. So dia nak berapa? 7, Y4. Okay. So kalau saya ada 4, contoh sini ada 4 lah kan, ada 4. Kemudian kalau kita nak jadikan dia dalam bentuk strip. So kalau kamu tengok dekat sini, saya ada 4 strip. Sorry, saya ada 4 value of Y, tapi saya hanya ada 3 strip. Ini 1 strip, 2 strip, kemudian 3 strip. So, membawa maksud kalau saya nak convert dia menjadi strip, dia mestilah N minus 1. Okay, dia mestilah minus dengan 1. So kalau saya ada 7 ordinates, jadi kena minus dengan 1. So dia jadi N tu sama dengan 6. Okay. Boleh faham tak dekat part ni? Ordinates ni. Faham tak? Nasrullah, okay. Asrullah, okay Kak Asrullah. Siti Elia, okay. Okay, okay ke semua orang ni? Ke kamu tak dengar? Okay, Miss. Oh, Harrison tak okay. Okay, Harrison dekat apa mana tak okay? Part ordinates ke? Ya, madam. Putus-putus Okay, line. so putus line, okay faham. Alright, so dia macam ni. Bila kita katalah let's say kita ada graph kan macam ni. Okay, ordinates membawa maksud value of Y. Okay, so saya ada 7 value of Y. So kalau kita buat sini, okay, katalah 7 value of Y. So value Y pertama, Y2, 7 value Y, Y3, Y4, Y5, Y6, Y7. So ni ada 7 value of Y tau. Kalau kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 value of Y. Tapi bila kita nak menggunakan trapezoidal rule, N kita tu adalah number of strips. Strip, okay? So kalau kita tengok number of strip tu, dia mestilah maafkan saya. Number of strip tu mestilah yang ini. Mesti yang ini. Dia mesti yang ini. Ini number of strip. Apa orang panggil ni? Vertical. Okay. So itu adalah strip. Jadi sekarang dia bagi nilai Y. So apa yang kita kena buat? Kita kena convert dia menjadi strip. So macam mana nak convert? So kita bawa lah dia macam ni. So kalau ini nilai Y1, so dia jadi convert jadi macam ni. Y. Jadi X1. Kemudian jadi macam ni. X2. Jadi X3. Jadi X4. Jadi X5. Jadi X6. Jadi X7. Okay. Tetapi bila kita nak kira number of strip adalah ini. Yang petak ni. Ni number of strip tau. Sini. Ini lah. Ini number of strip. Satu number of strip. Okay, kejap. Mana saya nak lukis? Macam ni lah. Ini dia considered sebagai satu number of strip. Okay. Kemudian 2 number of strip.
Kemudian 3 number of strip. Kemudian 4 number of strip. 5 number of strip. 6 number of strip. So maksudnya n tu kan number of strip. Jadi bila saya ada 7 ordinates, dia memberi saya 6 strip. So bila kamu nampak je ordinates, kena tolak dengan 1. Okay, so that's why dekat sini sebenarnya n dia adalah 6. N dia adalah 6 strip. Boleh faham tak dekat part ni? Okay, Miss. Ya, dapat. Alright, okay. So, senang cerita macam ni lah. Kalau ada nampak je ordinates, terus dia minus 1. Nilai yang diberi minus 1. So, dia jadi 6. So, kat sini H dia, kenapa penting tau N ni? Kerana kita nak masuk dalam formula H. So, H dia adalah bersamaan dengan nilai B, which is ini adalah A, sini adalah B. So, nilai B adalah 0.6 tolak 0/6. Okay, lepas tu tekan dia kalkulator 0.6 tolak 0/6. So kita dapat 0.1. Itu tu. Okay, lepas dah dapat nilai H, second step adalah cari apa? Tak ingat dah second step apa. Okay, so second step adalah table. Okay, so kita terus buat table. Bila dah dapat nilai H, terus buat table. Okay, so saya pun buat table. Okay, kalau awak rasa dia renyah kan, tak apalah nak buat macam mana kan. Itulah lumrah belajar gitu. Okay, tapi table ni kan, awak hanya guna kalkulator saja. Ni saya buka balik kamera supaya kamu boleh buat kalkulator. Okay. Macam mana saya buat? Okay. So, untuk kalkulator, kalau awak tak nampak kat sini pun awak boleh tengok balik video kita tadi ya. So, untuk kalkulator ni, first kali kamu tekan mode. Kemudian tekan number 7, which is table. Lepas tu masukkan fx saya. So, sekarang sini ini adalah untuk ruangan fx, which is fx kita adalah x times exponent x. Kemudian ni adalah nilai x. Okay. So kita masukkanlah nilai fx kita adalah x times exponent x. So alpha x kemudian shift exponent alpha x. So x times exponent x Then after dah tulis benda ni equal. Kemudian dia akan bagi tahu start. Start tu adalah huruf A. So nilai A adalah 0. So tekan 0. Kemudian equal. N tu adalah nilai B. So tekan B which is 0.6. Then step. Step tu adalah H. Ini adalah step. Sini adalah start. Sini adalah N. Okay. Kemudian H kita adalah 0.1. So tekan 0.1. Dan terus equal. So dia terus bagi awak jadual ini. Okay. Cumanya untuk nak susun ni. Okay, jadual kita ni sebenarnya kena bahagi dengan 2. Okay, so untuk yang nilai yang tidak berulang, kamu akan letak dekat sini kawasan dia. Nombor yang tidak berulang, okay, iaitu y0 dan yn. Iaitu huruf nilai x equals to A dengan nilai x equals to B. Itu yang awak kena tulis dekat part ini. Yang lain-lain tu di tengah-tengah tu mesti kena sini. Okay. Jadi kalau kita tengok x dia mula dengan 0. So x dia mula dengan 0 kan. So kamu tekan x not equals to 0. Kemudian x1 equals to 0.1. Kemudian x2 adalah 0.2. x3 adalah 0.3. x4 adalah 0.4. Kemudian x5 adalah 0.5. Kemudian x6 adalah 0.6. Okay, so mula dengan A, akhiri dengan B. Okay. So mula dengan A, akhiri dengan B. Lepas tu pula step ini nak dapatkan sini pergi ke sini, nilai dia adalah H tambah H. Sini ke sini tambah H. Sini ke sini tambah H. Sini ke sini tambah H. Kan manual yang awak kena buat. So terus je direct guna calculator. Dapat jawapan.
Okay, lepas daripada tu kan, okay, kita pun nak substitutekan, nak masukkan nilai lah. Okay, so kalau nilai dia X sama dengan kosong, fx dia adalah kosong. So kosong tu letak di sini. Sebab dia A. So A tu letak di sini kawasan dia. Ni kawasan untuk A dan B. Okay, untuk kawasan A dan B duduk di kawasan ini. Okay, kemudian untuk yang X1 which is 0.1 ni, fx dia adalah 0.1105. So nilai itu letak di kawasan ini. Okay. Tengah-tengah letak di kawasan ini. So dia nak dalam 3 decimal places, so saya bagi 4 dalam pengiraan. So 0.1105 macam tu. Kemudian tulislah lagi. Yang ni pula 0.2443. Ini 0.4050. Sini adalah 0.5967. Sini 0.8244. Dan final answer untuk B, okay, untuk nilai B, dia duduk di sini kawasannya. Jadi kena tulis 1.0933. Okay, ada soalan tak dekat pas sini? Miss, I got 0.1105 and the next I got 0.2442. 0. Ni 2442. 0.1105, 0.2443. 2. I got 2. Okay kan? 0.24428. Betul tak Joni? Nanti yang saya akan Dekat dia. Oh, dia boleh jalan-jalan gerak-gerak je. Awak pergi je dekat nilai tu, awak tengok dia ada 0.24428055516. So kita ambil 0.2443. Boleh je ni? Oh, dia belum bundarkan lagi misalnya. Ya. Awak jangan tengok je macam tu saja. Awak boleh pergi dekat dia, awak pergi kat nombor tu, lepas tu awak tengok berapa nilai dia yang awak nak. Okay? So awak tekan awak lalu-lalu dekat dia, kat situ dia akan bagi nombor yang panjang. So dekat situ awak boleh tengoklah berapa decimal place yang awak nak ambil. Okay? So far okay untuk jadual ni? Penting tau benda ni tau sebab soalan dia senang. So kalau awak tak dapat markah rugi. Selalu ni 5 markah lah untuk part ni. Okay. Saya tak rasa lah exam kali ni adalah objektif. Saya rasa dia adalah subjektif. So bila dia subjektif, pentinglah untuk awak buat jalan kerja. Okay, so selepas dah dapat macam ini jadual awak, ini sebenarnya jalan kerja awak, then terus je masukkan cari nilai ni. Untuk yang ini tambah dengan yang ini. So dia akan jadi 1.0933. Kemudian yang ini 3 ni tambah. So tambahlah untuk saya 0.1105 tambah 0.2443 tambah 0.4050 tambah 0.5967 tambah 0.8244. Dan kamu akan dapat sini 2.1808. 1808. Ya betul, 2.1809. Okay, so selepas daripada itu masukkan formula dia. So integrate 0 to 0.6 x exponent x is equals to h over 2. So h kita adalah 0.1. So 0.1 over 2 times 1.0933 plus 2 times 2.1809. Okay, lepas tu tekan your calculator berapa dapat. Sini sebenarnya 0.2728. Kita nak bawa decimal place. 3. 0.273. Okay, so inilah jalan kerja dia. Bolehlah sini. Okay, ada soalan di sini? Pukul 10 dah. Okay semua orang? Kamu tak nak makan ke? Okay, madam. Kamu kalau Okay, makan madam. je kat
Oh lah. Kalau cakap pasal mat je tak nak respon. Kalau makan je respon. Ramai je respon. Ada lah kamu ni. Okay, so untuk soalan-soalan yang saya tak discuss, sila buat. Ada masalah, sila bagi tahu saya. Okay, saya bukannya seorang yang nak bertanya kamu seorang-seorang. Okay, kalau awak senyap je, suka hati awak lah, lantak awak lah. Okay, saya nak tolong orang yang banyak bercakap macam saya. Oh gitu. Tak adalah. Memang je. Tapi maksudnya saya nak awak ni lah. Awak berusaha lah. Kalau awak tak berusaha macam apalah awak ni. Okay. Habis dari kat sini. Kemudian kita akan masuk topik yang seterusnya adalah circle. Konik lah. Okay. Circle. Ellipse, parabola. Dan saya tak suka topik ni. Tapi tak apalah. Kebanyakan yang kamu suka. Sebab dia luka-luka. But it's okay. Kita jumpa pada minggu hadapan face to face. So thank you everyone. See you guys. Jangan lupa tolong buat kedatangan untuk saya. Nanti saya bagi kamu punya link. Bye. Thank you, Miss. Thank Thank you, Miss. Thank you, Miss. Thank you, Madam. Thank you, Madam. Thank you, Madam. Thank you.